Baik, terima kasih di Lailai di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM berupaya melaksanakan aktiviti pengukuran hidrografi dan penerbitan carta-carta nautika yang meluas dan komprehensif dengan perolehan kapal terbaharunya MV Dayang Sari. Kapal tersebut diperoleh melalui kontrak sewaan bagi menggantikan kapal hidrografi MV Aisyah 4. TLDM dalam kenyataan di Kota Kinabalu berkata Dayang Sari berkeupayaan mengukur kedalaman laut sehingga 3,000 meter dengan sistem pengukuran medium multi-beam echo sounder. Kapal hidrografi terbaharu TLDM itu dilancarkan oleh Panglima Armada Timur Laksmana Madya Datuk Said Zahiruddin Putra Said Osman di pangkalan TLDM Kota Kinabalu Isnin lalu. Menurut kenyataan berkenaan, penggantian kapal sewaan itu disebabkan pengukuran di perairan Sabah memerlukan kapal yang lebih besar dan stabil untuk pengukuran dasar laut yang lebih luas dan dalam. Laksmana Madya Datuk Said Zahiruddin Putra ketika melancarkan kapal tersebut berkata, TLDM memandang serius aspek menentukan pengukuran hidrografi untuk keselamatan navigasi di kawasan perairan Sabah dan Sarawak. Ia selaras dengan penempatan lebih banyak kapal TLDM di kedua-dua negeri sejak penubuhan Markas Pemerintahan Armada Timur pada 27 April lalu. Pengukuran hidrografi berkenaan yang mampu menjana ekonomi sumber laut Sabah dan Sarawak merupakan bukti pendirian kerajaan yang memandang serius keselamatan perairan di kedua-dua negeri. Parti Gerakan sentiasa bersedia dalam pelbagai aspek untuk berhadapan dengan pilihan raya umum ke-14 PRU 14 akan datang. Naib Presiden Gerakan yang juga Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Raymond Tan Siew Kiah berkata, ini kerana Gerakan sentiasa konsisten dalam melaksanakan tanggungjawab kepada rakyat di negeri ini. Malah parti itu juga sentiasa berusaha mengotakkan janji yang dibuat kepada rakyat demi pembangunan dan keselesaan mereka. Beliau berkata demikian kepada media dalam Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Regas dan Maxis di Kota Kinabalu. Sementara itu, Datuk Raymond yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Negeri berkata, konsep perniagaan yang dijalankan syarikat Regas iaitu menyediakan sewaan ruang pejabat fleksibel amat bersesuaian dengan trend perniagaan masa kini. Katanya, usahawan industri kecil dan sederhana mahupun yang baru menceburi bidang perniagaan boleh memanfaatkan perkhidmatan tersebut bagi menjimatkan kos. Jelasnya, perkhidmatan yang disediakan itu juga memudahkan para pelabur menjalankan urus niaga dengan pelanggan setiap hari tanpa perlu memikirkan ruang pejabat yang besar dengan kos tinggi. Universiti Malaysia Sabah UMS melancarkan tabung pusat pelaburan dan pembiayaan UMS bagi membantu serta menyokong agenda pendidikan serta kebajikan warga UMS. Berkenaan ia melibatkan tabung pembiayaan beasiswa, perusahaan, konservasi, fakulti, perpustakaan, fasiliti, wakaf tunai dan tabung UMS. Sumbangan ke tabung berkenaan boleh dibuat secara dalam talian atau potongan gaji dengan mengisi borang yang dimuat turun menerusi portal Pusat Pelaburan dan Pembiayaan UMS. Pelancaran disempurnakan Naib Chancellor UMS Profesor Dr. D. Kamarudin Dimudin selepas Majlis Anugerah Kecemerlangan Universiti AKU UMS 2016 di Kota Kinabalu. Dalam majlis berkenaan, seramai 264 kaki tangan UMS menerima anugerah dalam pelbagai kategori, antaranya Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Anugerah Jasa Setia dan Anugerah Inovasi. Antara penerima ialah Dekan Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan UMS Profesor Dr. Sharifuddin Muhammad Syarani yang menerima anugerah Kreativiti ke Kampus kerana menghasilkan projek penjimatan penggunaan semula air suling. Penggunaan semula ini kita menjimatkan sumber tersebut dan konsep yang lagi besar bermaksud kita menjimatkan contohnya penggunaan air, menjimatkan bil air dan lebih besar lagi kita menyokong dalam usaha TN50 yang sustainable. Terdahulu berucap dalam majlis ini, Profesor Dr. D. Kamarudin mahu kaki tangan UMS di setiap peringkat terus memberi perkhidmatan terbaik dan cemerlang dengan mengutamakan keikhlasan, integriti, disiplin dan tanggungjawab demi kepentingan organisasi.
Badan bukan kerajaan NGO di negeri ini digesa bekerjasama dengan pelbagai pihak dalam menganjurkan pelbagai aktiviti bermanfaat. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Jainab Ahmad Aid berkata, langkah seumpama wajar dilaksanakan bagi memperhebat usaha menyemai semangat sukarelawan dan prihatin khususnya dalam kalangan generasi muda. Menurut Datuk Jainab, setiap pihak perlu memainkan peranan masing-masing dalam menyumbang kepada pembangunan masyarakat. We have a role to play. I always say that we have a role to play, but we must do it sincerely. Because government are doing macam welfare. I encourage everybody to help because I believe that each one of us can contribute to the betterment of society. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas menerima kunjungan Mercy Malaysia Sabah Chapter di Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan mengenai program cabaran laluan garam 2017 anjuran Mercy Malaysia Sabah Chapter pada 12 dan 13 Ogos depan di Taman Banjaran Crocker. Pengerusi pengatur program Jerry Ong berkata program yang diadakan untuk kali keempat itu bertujuan mengumpul dana bagi membiayai aktiviti Mercy Malaysia di negeri ini. Sebanyak RM80,000 disasarkan tahun ini berbanding RM60,000 tahun lepas. Seramai 100 peserta berumur 18 hingga 60 tahun terlibat dalam cabaran berkenaan yang dibahagikan kepada dua kategori iaitu lelaki dan wanita terbuka. Jabatan Hal Ehwal Wanita Jehwa Sabah memandang serius terhadap kaum wanita di negeri ini yang menjadi mangsa jenayah yang semakin meningkat. Pengarahnya Haja Masna Mat Saleh berkata, berdasarkan rekod, golongan wanita di negeri ini menjadi mangsa jenayah penipuan siber, seksual, rogol dan keganasan domestik. Jehwa sentiasa gigih bekerjasama dengan jabatan berkaitan untuk menangani masalah tersebut termasuk mendapatkan nasihat daripada Majlis Penasihat Wanita Sabah. Selain itu, Jehwa juga mempunyai bimbingan dan nasihat bagi memberi kaunseling kepada wanita yang menjadi mangsa jenayah. Ini satu perkara yang serius dan perlu kita lihat dan kaji cara macam mana untuk mengurangkan jenayah dan juga bagaimana untuk menangani mereka yang menjadi mangsa jenayah. Kami memang pantau perkara ini dan kita memang ada jawatan kuasa di bawah Majlis Penasihat Wanita untuk kami rujuk untuk mendapatkan nasihat. Beliau ditemui pemberita RTM dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Jehwa di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Hajah Masnah berkata, Jehwa juga giat mengadakan program kemahiran membimbing ibu tunggal menceburi perniagaan seperti latihan pembuatan kraf tangan dan sulaman. Seramai 611 graduan bakal menerima sijil dan diploma masing-masing bersempena Istiadat Convocation ke-21 Politeknik Kota Kinabalu PKK yang akan berlangsung di Dewan Rafflesia PKK pada 8 Ogos depan. Pengarah PKK Zainab Osman berkata 608 graduan akan menerima diploma dan 3 lagi penerima sijil melibatkan bidang kejuruteraan awam, elektrikal, mekanikal, perdagangan serta hospitaliti dan pelancongan. Beliau memberitahu RTM selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin dan isteri Topuan Haja Nurlida Tan Sri RM Jasni di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan tersebut bertujuan menjemput Tun Johar dan Topuan Nurlida menghadiri seterusnya menyampaikan sijil serta 4 anugerah utama iaitu Anugerah Kecemerlangan Akademik dan Kokurikulum, Anugerah Pengarah PKK, Graduan Cemerlang Industri dan Anugerah Rakan Industri pada majlis tersebut. Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik Profesor Datuk Dr. Muhammad Ismail Abdul Aziz juga dijangka hadir menyempurnakan majlis berkenaan. Kalau tidak dipecah ruyung, manakan dapat sagunya. Pepatah itulah yang menjadi prinsip seorang usahawan tempatan Susiarina Muhammad Hasri dari Terengganu yang sanggup meredah beribu kilometer merentasi Laut Cina Selatan bagi memperkenalkan perniagaan butiknya Susi Collection di negeri ini. Laporan lanjut bersama-sama wartawan Farizi Morinding dan juru kamera Murhalim Muhammad. Bermula hanya dengan perniagaan dalam talian dari rumah sekitar tahun 2010 hingga 2013, namun berikutan sambutan memberangsangkan dari pelanggan, khususnya Sabah, mendorong Susiarina
untuk membuka butik fashion muslimah pertama di negeri ini pada tahun 2013. Kami punya butik ni lebih kepada dekat dengan customer. Kami lebih ikut customer lah, apa yang customer mahu. Kami selalu berinteraksi antara customer melalui Facebook, Instagram. So daripada sanalah kami mula berkembang sampai sekarang lah. Alhamdulillah. Setakat ini Susi Collection membuka 3 buah butik di sekitar Kota Kinabalu. Pembukaan butik tersebut turut membuka peluang pekerjaan kepada para belia di sekitar Kota Kinabalu. Sokongan padu serta dorongan berterusan dari suami Nur Hazlin Muzid menguatkan lagi semangat dan iltizam Susi Arina untuk memberanikan diri mencuburi bidang perniagaan ini. Pelanggan yang ditemui mengakui keunikan produk fashion keluaran butik ini yang mengikut trend semasa tetapi masih tampak anggun, bergaya dan sopan menjadi faktor mereka memilih butik ini. Mereka fashion di Sabah ataupun seluruh Malaysia memang agak boleh tahan lah bagi sekarang ni. Memang boleh maju ke arah antara bangsa, tapi so far diorang sudah sampai di Indon, Singapura. Okey lah, memang bagus. Yang terkini lah berbanding dengan yang terdahulu. Sekarang memang menjadi ikutan kepada semua golongan lah. Terutamanya kepada remaja, dewasa dan juga mereka yang berumur. Kejayaan butik ini seharusnya menjadi pendorong kepada pengusaha fashion muslimah di negeri ini untuk menerokai pasaran dalam dan luar Sabah. Farizi Murini bersama juru kamera Murhali Muhammad, Kota Kinabalu, Sabah untuk berita RTM. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8.15 pagi ini akan diadakan majlis penyampaian anugerah Beasiswa Cemerlang Negeri Sabah siri ke-28 di Auditorium Tun Rafai Menara Tun Mustafa, Kota Kinabalu. Manakala pukul 10 pagi, majlis sambutan raya UMS akan berlangsung di Kompleks Dewan Kuliah Pusat Kedua Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu. Baiklah saudara, sekian paparan berita dari Sabah pagi ini. Kita kembali kepada Dilaila di Angkasa Puri. Silakan.